Apa itu peredaran bumi? Bumi mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, bumi mengelilingi matahari. Okey. Dia mengikut orbit. Sama dengan planet-planet yang lain. Dia planet-planet lain juga mengelilingi matahari. Bumi pun mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa 365 1/4 hari ataupun selama 1 tahun. Sebab itulah kalau murid-murid perasan, dalam 4 tahun sekali tu kita akan ada tahun lompat. Okey, ini disebabkan satu peredaran bumi tu dia mengambil masa 365 1/4 hari. Ya, bila cukup 4 kali pusingan, 4 kali peredaran, dia akan jadi 1 tahun lompat. Macam tahun ni 2020. Tahun 2020 kita mengalami tahun lompat. Dalam bulan 2 tu dia akan jadi 29 Februari. Bila pula kita nak jumpa? Tahun 2024 akan jumpa pula 29 Februari. Sebab apa? Sebab satu peredaran bumi tu dia ambil masa 365 1/4 hari. Okey. Apa yang berlaku di kawasan iklim yang bersederhana? Okey, kesan daripada peredaran bumi akan menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim. Yang pertama, musim bunga. Okey. Yang kedua, berlakunya musim panas. Yang ketiga, berlakunya musim luruh. Dan yang keempat, berlakunya musim sejuk. Dan ini berterusan selama bumi beredar mengelilingi matahari. Bulan berapa? Okey, ini cikgu tunjukkan kepada semua murid-murid. Bumi kita dia berbentuk sfera. Dan dia ada 2 bahagian. Satu yang kita kenali sebagai hemisfera utara dan satu lagi kita kenali sebagai hemisfera selatan. Okey, kawasan yang atas ni kita panggil hemisfera utara, manakala yang di bawah ni ialah hemisfera selatan. Okey, baik. Rajah kejadian 4 musim akibat peredaran bumi. Okey, kita tengoklah. Ni matahari. Ni rajah menunjukkan bumi mengelilingi matahari. Okey. Bilakah berlakunya musim bunga? Okey, musim bunga bermula pada 21 Mac. Okey, tapi di mana? Di kawasan hemisfera utara. Okey, manakala hemisfera selatan ni dia berlaku musim apa? Okey, cikgu bagi gambaran supaya murid-murid mudah nak ingat. Okey, kalau hemisfera utara mengalami musim bunga pada 21 Mac, hemisfera selatan dia akan mengalami musim luruh. Kita pakai konsep lawan. Bunga lawan dia luruh. Jadi hemisfera utara mengalami musim bunga pada 21 Mac, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim luruh. Dia berlawanan. Okey, manakala pada 21 Jun hemisfera utara akan mengalami musim panas. Okey, panas lawan dia dengan apa? Panas lawan dia dengan sejuk. Okey, hemisfera utara dia akan mengalami musim panas pada 21 Jun, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim sejuk pada 21 Jun. Okey, mungkin murid-murid tertanya, apa maksud equinox ni? Okey, equinox ni bermaksud satu keadaan di mana matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Manakala solstice ni pula satu keadaan di mana matahari berada tegak di kawasan sama ada garisan sartan ataupun garisan jadi. Okey. Ada juga murid tanya, cikgu macam mana kita nak mudah ingat garisan latitude yang kita semua tahu kalau tengah tu memang khatulistiwa. Yang menjadi confuse kepada murid-murid ialah yang mana yang di atas khatulistiwa, yang mana di bawah khatulistiwa. Okey, cikgu nak bagi tips yang mudah ingat. Okey, sartan, khatulistiwa, jadi. Guna singkatan, saya Khairi Jamaluddin. Okey, saya tu
mewakili garisan sartan. Garisan khatulistiwa tu Khairi. Garisan jadi tu Jamaluddin. Jadi senanglah ingat, saya Khairi Jamaluddin. Tapi saya bukan Khairi Jamaluddin lah. Ni nak bagi konsep supaya awak mudah ingat yang mana satu garisan sartan, yang mana satu garisan khatulistiwa, yang mana satu garisan jadi. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, pada 23 September dia akan berlaku equinox musim luruh. Okey, musim luruh berlaku di hemisfera utara. Okey, berlawanan. Konsep berlawanan. Hemisfera selatan dia akan mengalami musim bunga. Okey, manakala akhir sekali solstice musim sejuk berlaku pada 22 Disember. Okey, garisan sartan ataupun di kawasan hemisfera utara dia akan mengalami musim sejuk, manakala hemisfera selatan dia akan menjadi musim panas. Berlawanan. Hemisfera utara mengalami musim sejuk, hemisfera selatan dia akan mengalami musim panas. Baik, soalan. Berdasarkan gambar raja di atas, kawasan yang manakah akan mengalami siang selama 24 jam? Okey, soalan ni pernah ditanya dalam beberapa soalan dalam peperiksaan awam. Macam mana kita nak tahu kawasan tu mengalami siang selama 24 jam? Okey, berdasarkan gambar rajah ni. Kadang-kadang kita nak ingat tu memang susah lah. Tapi berdasarkan gambar rajah ni sebenarnya dia boleh membantu murid-murid untuk tahu kawasan manakah yang akan mengalami siang selama 24 jam. Okey, cikgu bagi tips. Okey, garisan ni yang melintang ni ialah garisan latitude utama. Okey, yang tengah mestilah garisan khatulistiwa. Okey, ni garisan apa? Ingat, saya Khairi Jamaluddin. Saya sartan, garisan sartan. Yang tengah khatulistiwa. Okey, yang bawah dia adalah jadi. Okey, nampak tak pancaran matahari ini? Okey, banyak tertumpu di kawasan hemisfera selatan. Okey, apabila cahaya matahari banyak tertumpu di kawasan ini menerima pancaran cahaya matahari yang banyak berbanding kawasan kutub utara. Jadi, kawasan inilah yang akan berlaku siang 24 selama 24 jam. Okey, nombor 4 ni. Okey. Jadi awak tengok anak panah ni bila yang duduk di banyak kawasan ni kena cahaya matahari, kawasan inilah yang mengalami siang 24 jam. Jadi menjawab tak kepada soalan ni? Kita dapat jawablah. Jadi jawapan dia ialah D. Kawasan D lah yang mengalami siang selama 24 jam. Tengok anak panah pancaran matahari ni. Okey. Untuk solstice, cikgu nak bagi tahu, solstice sama ada musim sejuk dengan panas saja dia akan mengalami siang ataupun malam 24 jam di kutub utara ataupun selatan. Equinox musim bunga ataupun equinox musim luruh dia menyebabkan siang dan malam sama panjang di kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, kita tengok pula berdasarkan rajah 1. Apakah musim yang dialami di hemisfera utara? Okey. Ni bumi kita. Garisan apa dia? Saya Khairi Jamaluddin. Garisan sartan. Yang tengah khatulistiwa, yang bawah tu adalah jadi. Okey, tengok arah pancaran matahari. Arah pancaran matahari ni banyak tertumpu di kawasan kutub selatan. Bila banyak pancaran matahari tertumpu di kawasan ni, jadi hemisfera selatan mengalami musim apa? Musim panas. Bila mengalami musim panas, hemisfera mengalami musim panas berlawanan. Ingat konsep berlawanan? Okey, hemisfera utara mengalami panas, lawan dia sejuk. Jadi jawapan dia ialah berdasarkan rajah 1, apakah musim yang dialami di hemisfera utara? Okey, hemisfera selatan kita dah tahu dia berlaku musim panas. Hemisfera utara musim sejuk. Okey.
Ada tips yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid macam mana kita nak tahu kawasan hemisfera utara tu juga mengalami musim sejuk. Okey. Cuba kita tengok dalam kalender. Bilakah orang sambut Christmas? Okey, bila orang sambut Christmas? Bila kita tengok dalam TV ke, cerita ke, bila Christmasnya musim mungkin akan nampaklah salji akan turun. Okey, bila Christmas tu berlangsung? Okey, pada 25 Disember. Okey, bila berlaku pada bulan Disember, kita pun tahu okey musim sejuk berlaku pada bulan Disember. Bulan. Salah satu okey dalam rajah yang cikgu tunjukkan ni berlakunya gerhana bulan. Okey, gerhana bulan berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus seperti rajah yang cikgu tunjukkan ni. Ni matahari, bumi, ni adalah bulan. Okey. Ni kita panggil gerhana bulan. Okey. Okey, matahari, kedudukan matahari, okey, bulan duduk di tengah, bumi duduk ni di sini. Okey. Jadi kalau kedudukan begini kita panggil gerhana matahari. Okey, matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus.